Baik. Alhamdulillah. Okey, kita record supaya ini akan menjadi kenang-kenangan lah buat kita Ustazah. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, saya kenal Ustazah secara peribadinya. Dah hampir lebih setahun lebih setahun lah kita jumpa, kita kenal dan saya suka dengar pengalaman Ustazah sebab bagaimana menghadapi situasi yang sukar dan seterusnya keluar daripada keadaan tu dan lebih memberi manfaat kepada orang lain. So saya jemput Ustazah untuk minit-minit terakhir ini berkongsi dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Silakan Ustazah, tafadhal mashkurun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sahabat saya yang mulia Tuan Raja ni. Dia raja, jadi dia dimuliakan Allah ya. Masya-Allah, dan semua sahabat yang lain juga dimuliakan oleh Allah, dikasihi para nabi. Alhamdulillah, masya-Allah, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya ni, sahabat syurga, Raja Sa'diah, Raja Sharif. Masya-Allah, sedap namanya Raja Sa'diah, Raja Sharif. Sharif ni maksudnya kemuliaan, masya-Allah. Allah muliakan semua sahabat yang lain. Perempuan semua ke ada lelaki? Ada lelaki Ustazah. Ada lelaki. Ada seorang dua hero. Berapa orang semua penyertaan kita ni? Ada 17 orang termasuk Ustazah. 16 lah. 16 orang. Masya Allah, tabarakallah. Salam perkenalan, salam kasih sayang daripada Ustazah. Ustazah Hajar, tak panggil Ustazah pun tak apa, tak ada masalah. Sebabnya saya telah pun berpencen daripada mengajar di sekolah. Dulunya adalah seorang tenaga pengajar. Saya Ustazah Siti Hajar binti Ghazali daripada Kuala Ketil, Kedah. Asal memang orang Kedah, mak ayah pun orang Kedah, jadi tak ertilah nak cakap KL, minta maaf. Ada orang Kedah tak kat sini? Okey, kau boleh kau bercakap Kedah ni? Boleh. Sila. Boleh. Satgi dia kata apa ni cakap Boleh. Saya orang Baling. Orang Baling. Oh, Masya Allah, dekat Kuala Ketir dengan Baling, sangat dekat, Masya Allah. Ya, betul. Selalu juga kita pin. Jadi Alhamdulillah Ustazah, secara ringkasnya kenalkan diri Satna. Kalau sebelum ni orang nak suruh perkenalkan diri, nak abang buat apa tu gila sikit sebab buat macam-macam. Rasa macam tak cukup buat satu benda kan. Pergi mengajar di sekolah, lepas tu jadi mutawif haji umrah, lepas tu buka kilang proses ayam, lepas tu jadi ejen insurans, lepas tu jadi jual beli emas, macam-macam. Gila ke apa tak tahulah. Jadi itu adalah salah satu sebab kita buat semua benda tu adalah untuk mengejar satu impian. Pada mulanya ya, Ustazah sangat berimpian daripada kecil rasanya untuk menjadi seseorang yang dapat membantu mak ayah. Pendek kata dia nak jadi jutawan lah, senang. Jutawan. Okey, perkataan tu dah memang kalau orang dalam MLM ni biasalah jutawan ni di mulut. Jadi kita setiap hari dulu pun saya buat CNI, buat Syuriko, buat apa lagi, multi level marketing. Dan Alhamdulillah setiap hari saya kaya dan berjaya ni memang biasalah. Okey. Jadi masya-Allah tabarakallah, dalam saya umur 44 tahun. Siapa sama dengan Ustazah kat sini? 44 tahun. 44 tahun ni angka yang terbaik untuk kita. Setiap tahun kita kena rasakan umur kita lah angka yang terbaik, tapi 44 ni adalah angka yang terbaik. Kerana apa? Sebab selalu kita sebut simpang malaikat 44. Dan 44 ni adalah sinonim kepada sesuatu angka yang orang suruh kita amalkan. 44 hari kena buat. 44 macam tu. Jadi Ustazah menganggap umur ini adalah umur bertuah, insya-Allah, untuk menyampaikan lebih banyak manfaat kepada sahabat-sahabat, insya-Allah. Jadi memang bukan Ustazah yang terbaik, bukan orang yang bercakap ni adalah orang yang lebih banyak pengalaman ataupun yang banyak ilmu. Cuma hari ini Allah pilih untuk kita tolong ataupun bantu sahabat kita yang lain. Mungkin sahabat kita lebih hebat, lebih baik ya, sahabat-sahabat yang ada ni, yang mendengar ni lebih hebat, lebih baik, lebih suci, lebih bertakwa di sisi Allah, insya-Allah saya doakan. Yang bercakap ni banyak sangat berdosa. Okey, masya-Allah. Boleh saya tengok ke siapa yang hypertension kat sini?
Mana muka-muka mereka ni. Mereka tak buka muka mereka ni. Berapa orang je yang Depa buka muka. malu, depa malu. Masya Allah, tabarakallah sahabat sekalian. Seperti juga tension ataupun stres, dia ada macam-macam kategori kan. Mula-mula permulaan, lepas tu dia masuk peringkat awal, lepas tu peringkat kedua, ketiga, keempat seperti juga penyakit COVID. Ada yang kena tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Begitulah kehidupan kita. Kita ambil perumpamaan daripada penciptaan langit dan bumi. Okey, Allah ciptakan langit 7 lapisan, bumi 7 lapisan. Untuk apa? Untuk Allah bagi tahu pada kehidupan kita ni ada tahap. Kita tak boleh nak anggap semuanya sama, tak sama. Sebab hari pun ada 7 hari dalam seminggu, hari Jumaat adalah hari yang paling dimuliakan oleh Allah. Dia panggil sebagai penghulu segala hari. Nabi ada 25 Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad adalah penghulu segala Nabi dan dia adalah Nabi yang terakhir. Tak semesti yang awal itu yang utama. Mungkin yang akhir juga boleh jadi yang utama. Okey. Apa yang saya nak kongsikan kat sini, sebenarnya nama je ustazah. Jangan anggap ustazah-ustazah yang ada di luar sana semuanya maksum dan bagus. Tak ada pun. Kami pun sama juga melalui detik-detik ujian dalam kehidupan dan kita kena ingat yang paling diuji oleh Allah dahsyatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang saya sayang sekalian. Minta maaf Ustazah baru masuk dan tak sempat nak berkenalan dengan semua. Namun hati Ustazah kuat mengatakan mungkin ada pada masa ini di kalangan kita sedang diuji oleh Allah. Okey, kita sentiasa diuji sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita masuk ke alam dunia, keluar daripada perut mak, masuk ke alam dunia. Alam dunia ni adalah alam ujian. Alam dunia ni adalah alam tempat Allah menguji kita. Jadi semestinya lah kita kena hadapi ujian tersebut. Seolah-olah kita masuk ke dunia ni, kita masuk ke dalam dewan peperiksaan. Masuk ke mana? Dewan peperiksaan. Bila masuk dewan peperiksaan, kita akan diberikan kertas ujian. Kita akan diberikan soalan-soalan untuk kita jawab yang akan menentukan kita bersedia ke tak, kita lulus ke tak dalam ujian tersebut. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, bila mana kita ada satu tujuan ataupun satu matlamat dalam kehidupan, ada benda yang kita nak capai, ada penanda aras dia, jadi kita berusaha ke arah tu. Tiba-tiba ada banyak halangan yang menghalang. Kita kahwin, kita nak perkahwinan tu sampai ke syurga. Ya, tiba-tiba Allah uji sebagaimana sahabat-sahabat kita yang lain atau diri kita sendiri, perkahwinan terputus di tengah jalan, mungkin disebabkan penceraian, mungkin disebabkan kematian salah seorang daripadanya, maka pada ketika tu kita akan rasa sangat kecewa, sangat hampa. Sebab kita nampak segala yang kita telah bina pada awalnya telah musnah, hancur berkecai. Ya, sebagaimana kita tengok kemarin, kita semua satu Malaysia rasanya bersedih. Saya pun tak tahu sebab apa bersedih dengan kematian Sarah tu. Tiap-tiap kali baca dia punya cerita, mengalir air mata. Heran juga siapa. Mungkin ada kebaikan yang dia telah lakukan ketika hayat dia menyebabkan Allah muliakan kematiannya. Ya, sehingga kan semua satu Malaysia berdoa untuk dia. Masya Allah, tabarakallah. Orangnya masih muda, sangat berpotensi ataupun ada bakat yang luar biasa dalam nyanyian. Dan dia juga seorang yang sangat baik. Kita bersaksi bahawa beliau adalah seorang yang sangat baik, baru berhijrah, ya, dengan eloknya meninggal selepas melahirkan zuriat. Masya Allah, mungkin itu yang menjadikan benda yang kita rasa juga sebab kita seorang ibu. Sahabat-sahabat saya sekalian, sahabat kita, Tuan Raja, Puan Raja kita diuji dengan kehilangan ibu. Dia pun tak tahu nak cakap macam mana kehilangan mak dia. Setiap hari ada saja mak kan. Sebenarnya apa pun bentuk ujian, ya Ustazah, Allah uji bila kita sayangkan nak jadi jutawan, kita jadi tak ketahuan. Tak ketahuan, faham? Bila kita teringin nak jadi jutawan, Allah bagi kita jadi tak ketahuan dulu. Mula-mula tak ketahuan buat kerja macam-macam. Apa saja peluang bila kita nak capai satu peluang banyak-banyak, tak tahu nak pilih nak buat yang mana satu, nak tumpu yang mana satu. Bila kita dah tumpu, Allah pula uji pula kita dengan jumpakan dengan orang yang tak betul,
orang yang menganiaya, orang yang menipu. Jadi dalam pada tu kita nampak semuanya menghalang. Itu yang menyebabkan kita stres. Sebab apa? Sebab dia satu je. Sebab kita tak nampak Allah. Sebab kita belum jumpa Allah. Ustazah minta maaf, bukan bermaksud Ustazah nak habaq Ustazah dah jumpa Allah. Macam mana nak cerita kat sahabat sekalian, perjalanan untuk Ustazah jadi okey macam ni. Sebelum ni saya tak mau jumpa orang. Saya nangis setiap hari, bawa je kereta terus teriak orang Kedah teriak teruk lah, menangis yang dalam kapasiti yang sampai macam tu, teruk sangat. Sampaikan rasa macam tak mau hidup, rasa hidup dah tak ada makna, rasa tak boleh nak capai apa dah, rasa tak boleh nak bangun dah. Disebabkan tak banyak mana pun. Amanah yang Allah beri tersepit dalam hutang yang tak banyak mana lah. Baru rasa tak banyak mana, tapi masa tu rasa banyak lah, 3 juta lebih kurang. 3 juta, RM 3 juta dan bulanan installment saya kena bayar 42,000 plus. 42,000 kena cari sebulan nak bayar tu saja, bukannya untuk komitmen nak hidup lagi ni, makan anak-anak, belanja tak lagi. Untuk bayar 3 juta tu kena bayar sebulan 42,000. Jadi saya rasa macam tak mau hidup lah. Aku ni gila kot. Nak ambil mana duit nak bayar 42,000 ni. Jadi hari-hari tu jadi hari-hari yang sangat sendu, sangat gelap, sangat gelisah. Nak rasa macam tak boleh nak hidup. Jantung ni sentiasa berdegup dengan kecepatan mungkin 100 kali ganda agaknya. Debuk macam tu. Sampaikan call nak angkat takut sebab takut pengutip hutang kan. Terlibat hutang bank, hutang bukan bank, hutang kawan-kawan, hutang alung. Allahu Akbar. Jadi pada masa tu selain daripada diugut setiap hari, dimaki setiap hari oleh alung, diugut, dia ikut, dia escort kita tunggu depan rumah, memang rasa macam tak mau hidup. Rasa macam tak mau hidup dah. Kalau boleh aku nak mati hari ni. Wallah juga nak mati. Jadi saya rasa setiap hari otak kita akan rewind balik apa yang kita buat dulu. Macam mana kita boleh jadi situasi macam tu. Maksudnya sekarang situasi dia 3 juta. 42,000 kena bayar. Otak ni sentiasa rewind balik. Dulu hang buat macam ni pasal apa? Siapa suruh hang buat macam ni? Siapa suruh hang buat macam ni? Siapa suruh hang buat macam ni? Faham tak benda tu? Otak kita dia akan bawa kita kepada apa kita buat dulu menyebabkan jadi hari ni apa yang jadi sekarang. Jadi kita rasa macam menyesal. Rasa macam nak patah balik kepada masa tu, aku tak mau, kalau boleh aku tak mau buat semua-semua ni. Cukuplah aku mengajar kat sekolah, suami aku mengajar kat sekolah, gaji kami 2 orang combine 10,000, duduklah aman-aman macam kawan-kawan susah yang lain. Tak payahlah buat macam-macam bisnes nak kaya sangat, tak payahlah. Duduk je lah di rumah. Tapi malangnya pada masa tu, kita dah tak boleh nak patah balik. Dah ada komitmen 3 juta, dah ada komitmen 42,000, tak boleh nak patah balik pada situasi anggaplah tiada apa-apa, jomlah kita pergi mengajar di sekolah macam biasa berdua-dua, tak payah buat semua bisnes, tinggalkan, tak boleh lah, tak boleh. Kalau kekal di sekolah, saya dah kaji dah, dalam masa 3 tahun paling cepat, paling lama 3 tahun lagi kita akan bankrupt, akan muflis, semua harta yang ada kena tarik, gaji akan dibekukan, masuk insolvensi dulu, dia akan bagi baki saja, tak boleh pergi mana-mana. Kan menakutkan keadaan tu. Aku tak boleh pergi mana-mana, tak boleh pergi luar negara. Lepas tu kena report selalu. Kad bank kena pegang dengan insolvensi. Lepas tu memalukan. Kereta semua kena tarik, rumah kena tarik. Subhanallah. Jadi macam astagfirullahalazim. Saya tak tahu nak hidup macam mana. Tidur tak boleh. Macam orang cinta, mandi tak basah, tidur tak lena. Apa lagi? Makan tak kenyang, tak makan pun. Berat badan turun susut sampai kurus. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, memang zikir sentiasa, tapi zikir tak melegakan. Maksudnya zikir, tapi zikir dalam keadaan hati yang sangat padat dengan serabut. Buk tu tak hilang. Sampailah, saya tak sedap kata keadaan tu dah jadi macam anxiety, sehinggalah satu hari saya rasa sakit, ajak husband pergi hospital, mungkin abang dia jantung dah rosak ke gimana ni, rosak ni. Pergi hospital, lampu emergency tu, sampai di hospital, buat ECG semua, doktor sahkan, tak sakit apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tak boleh bernafas, tak boleh nak bergerak, badan jadi kaku, tubuh jadi menggeletak.
doktor pun diagnose dan dia kata saya stres yang melampau. Jadi bila saya sedang saya stres, Allahu Akbar. Selama ni macam kita sembunyikan, kita cuba kontrol, kita cuba kawal stres tu untuk tak nampak pada zahirnya, tapi benda tu ada kat dalam, sentiasa detik jantung berdenyut, dia pun berdenyut sekali. Dan Masya Allah, Tabarakallah, bila tahu stres tu, kita rasa, ya Allah, aku tak sakit rupanya, aku stres. Stres boleh jadi macam ni kan doktor? Doktor kata, ya stres boleh, bukan setakat boleh jadi macam ni, malah boleh mati. Jadi kita pun Masya Allah, iman ada lah juga sikit-sikit lagi. Ada satu masa nak bunuh semua suami, anak-anak, nak masak nasi, masukkan racun dalam tu. Makan semua anak-anak, suami balik makan, kita makan biar mati semua kat situ kan. Rasa macam tu lah hari tu rasa macam tak tahu nak fikir dah. Rasa macam nak bunuh semua orang. Masya Allah, Tabarakallah, titik yang saya dapat untuk bangkit balik adalah titik berjumpa dengan Tuan Guru ataupun Tok Guru lah, Tok Guru yang dah tua. Bila kita ni memerlukan seseorang yang menyedarkan kita ataupun jalan yang Allah beri untuk kita sedang, jangan duduk pendam seorang-seorang. Kita perlu luahkan apa yang kita rasa supaya luahkan pada orang yang tepat supaya orang yang tepat tu dapat menunjukkan jalan. Jadi kita kena cari murabbi ataupun mursyid bila kita dalam keadaan yang sangat stres. Jadi bila saya pergi jumpa dengan guru ni, dia adalah salah seorang ulama Kedah yang masih ada. Nama dia Tuan Guru Haji Jusuh dekat Tobiak. Lama juga nak tunggu jumpa dengan dia tu, tapi masa nak jumpa tu macam-macam lah. Allah, rumah dia pun macam ni, bolehkah dia nak tolong aku? Dia pernah ke buat bisnes macam dengan aku kan? Macam-macam telahan yang kita buat. Namun tak apa, masuk jumpa dia dan ceritakan semuanya pada dia apa yang berlaku. Habis cerita, dia pun angguk, dia pun nampak macam nak tolong lah kan. Kita hidup dengan apa tau? Kita hidup dengan harapan sebenarnya. Kalau kita dah rasa tak ada harapan, sebab tu kita tak nak hidup. Jadi sebab tu kita kena ada harapan untuk kita hidup. Kita kena ada harapan. So Tok Guru macam bagi harapan, seolah-olah bagi harapan supaya kata ada sinar. Oh, dia kata 3 juta no. Banyak tu 3 juta. Jadi macam mana nak selesaikan 3 juta tu? Dia kata dia boleh bantu. Bila orang kata boleh bantu kita tu, kita pun macam Allahu Akbar, bestnya nak senyum tak senyum semua kan. Dia boleh bantu Ustazah. Ustazah pun ingatkan kok lah dia nak selok bawah tikar dia tu ada 3 juta nak bagi Lala tu kan. Rasa-rasa hailah Tok Guru buatlah magic sikit, buat main lah 3 juta. 3 juta ni settle, aku tak ada masalah dah. Habis dah semua masalah, long ke tak long ke semua aku dah settle. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, dia kata, Siti Hajar sungguh ke nak settle 3 juta tu? Sungguh Tok Guru. Dia kata okey, sanggup tak buat apa yang dia nak suruh ni? Sanggup apa pun saya tak apa, habaq je. Asalkan 3 juta tu settle. Saya lah ni tak boleh tidur malam, tak boleh makan kenyang, tak boleh nak buat apa sebab 3 juta tu. Dia kata kat saya, ya Allah, yang sangat saya terasa sampai hari ni. Dia kata, okey, Tok Guru boleh tolong bagi sebelah biji mata Siti Hajar kat Tok Guru. Saya terkejut. Kata, ya Allah, nak bagi sebelah biji mata nak buat apa? Tok Guru kata, saya boleh tolong jual. Biji mata tu harga dia mungkin lebih dari 3 juta. Saya ada kenal, dia kata, kerabat diraja pengiran Brunei yang ada katarak, yang ada glaukoma, yang sakit, yang mata buta, tak nampak, perlukan mata. Mereka sanggup beli 3 juta tu apalah sangat. Mereka ada beratus juta. Untuk settle hutang saja 3 juta tu, bagi je biji mata sebiji. Tok Guru minta nanti 5 juta, cukup ke 5 juta dia tanya? Biji mata dah tak ada dah satu. Jadi ambil 3 juta bayar hutang, ambil lagi 2 juta tu, hiduplah, tak payah kerja lah, 2 juta kan ada. Buatlah apa-apa investment ke apa ke, hiduplah dengan 2 juta lagi. Astaghfirullahalazim. Tak tahu nak cakap macam mana perasaan masa tu. Lepas tu dia kata tak apa, mungkin Siti Hajar tak sanggup nak bagi biji mata, bagi buah pinggang kat Tok Guru. Bagi buah pinggang kat Tok Guru sebab biji mata mungkin sagi buah biji mata palsu tak cantik pula. Bagi buah pinggang. Buah pinggang ada 2 biji, tak nampak, sebiji tak ada, tak apa, boleh fungsi lagi dia kata. Buah pinggang pun Tok Guru boleh tolong jual 5 juta. Subhanallah, saya kata Masya Allah Tok Guru. Baru ambil 1 part saja.
dah boleh settlekan 3 juta tu. Malah nilai tu bukan 3 juta, bukan 5 juta, lebih daripada tu. Tok Guru kata, saya sanggup ke? Kalau sanggup, esok kita pergi buat. Tok Guru boleh kontak, ada pengiran yang ada masalah buah pinggang, yang perlukan penderma buah pinggang, dia boleh bayar 10 juta pun Tok Guru rasa dia mampu bayar. Astaghfirullahalazim. Itulah ayat Tok Guru yang menyedarkan saya, dan ayat seterusnya Tok Guru tu kata, tahniahlah nak bunuh diri. Kalau mati, insya-Allah mati dalam kafir dia kata. Insya-Allah neraka lah tempat dia. Besar sangat 3 juta Siti Hajar tu, sedangkan kecil je bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Hajar sebenarnya kurang satu benda yang namanya syukur. Tak syukur langsung atas nikmat Allah. Kalau Allah bagi pilihan lah antara 3 juta tu dengan PP diagnose hari tu penyakit, doktor kata lagi 6 jam nak mati. Nak 3 juta ke nak hak sakit tu ke? Dia punya ujian tu nak pilih hak 3 juta ke nak pilih hak sakit nak mati esok? Kalau kita diberi pilihan, kita nak pilih yang mana agak-agak? Nak yang mati ke yang tak ada ubat dah? Ni penyakit ni memang tak ada ubat dah, tak tahu nak buat macam mana dah. Mungkin dalam masa beberapa hari lagi akan mati. Dengan 3 juta tu yang mana yang lebih menakutkan? Sekarang tenaga ada, masa ada, keupayaan ada, Allah bagi sihat. Tapi sampai nak bunuh diri disebabkan 3 juta tu. Besar sangat ke 3 juta tu? Allah bagi kita masa tu besar lah. Kita rasa hidup dah tak ada erti lah sebab 3 juta tu hutang 3 juta tu banyak kan. Jadi Tok Guru ni, Masya Allah, Tabarakallah, saya pendekkan cerita sahabat-sahabat sekalian. Dia bagi amalan dan dia abang kat saya balik mengadulah pada Allah, bertaubatlah setiap hari, setiap waktu, setiap ketika, istighfarlah sehari berapa ribu kali pun. Mengakulah salah ke Allah. Selama ni Siti Hajar rasa semua benda tu Siti Hajar punya, sebab tu Siti Hajar jadi macam tu. Maksud dia, apa yang saya rasa hilang, yang saya rasa teruk sangat tu, sebab kita yang usahakan. Daripada A sampai Z, tiba-tiba kita bagi ke orang, orang musnahkan. Kita rasa teruk sangat, aku dah buat semua dah dulu. Tiba-tiba dihancurkan semua benda-benda ni. Jadi kita rasa macam, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa ni aku nak kena mulakan balik? Kalau aku nak start, nak mulakan dengan apa? Duit dah tak ada. Macam tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata Siti Hajar rasa, Siti Hajar Tuhan. Maksud di situ saya ada 2 kesalahan besar ke Allah. 1, saya tak syukur. 2, saya syirik ke Allah. Syirik ni maksudnya saya rasa diri saya Tuhan. Saya rasa saya lah yang menyebabkan bisnes tu menjadi dulu. Saya lah yang menyebabkan orang mau beli. Saya lah yang menaikkan nama bisnes saya. Saya lah semua saya. Saya tu adalah sifat dia panggil ananiyah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu dia sifat keakuan. Jadi kita buang sifat keakuan tu, insya-Allah kita akan tenang. Yang wujud hanya Allah, kita tak wujud. Dia kata kita hanya wujud pinjaman. Sekarang wujud, sekarang juga Allah boleh ambil balik wujud Siti Hajar ni, matikan Siti Hajar, tak ada atas dunia ni. Sekarang juga Allah boleh buat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat sekalian, disebabkan tu, Tok Guru kata, saya masih lagi belum kenal Allah, belum kenal diri saya siapa. Sebab tu saya terperangkap dalam situasi yang tu. Ujian tu adalah untuk Allah beri kita sampai pada Allah. Dia kata ujian yang Allah bagi ni, Allah nak tarik diri dan hati kita balik dekat Allah sebenarnya. Tapi kita salah sangka, kita salah tafsir, kita rasa Allah tak adil untuk kita, lalu kita buat benda yang lebih menjauhkan diri kita daripada Allah. Jadi alhamdulillah daripada situ saya belajarlah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebelum ni tak pernah belajar, tak pernah tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang membuang segala bentuk sesuatu benda yang lain dalam hati kita kecuali Allah. Senang cerita dia, bila kita hypertension ke, tension ke, susah hati ke, sebenarnya kita kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Maksudnya buang semua, suami, anak, rumah, dunia, duit, beramai, semua buang daripada hati. Dalam hati tinggalkan Allah sahaja dengan Rasulullah. Dalam hati tinggalkan Allah dan Rasulullah. Allah punya segala-galanya. Jadi kita buat apa pun kita tak akan kecewa.
Jadi apa pun kat kita, kita tak akan kecewa. Jadi dia kata tiap-tiap malam, 44 malam, buat solat sunat taubat, buat solat sunat hajat. Jangan tinggal 44 malam ni, solat sunat hajat, solat sunat taubat. Bertaubatlah sungguh-sungguh ke Allah, mengaku semuanya, mengaku salah kita, cerita ke Allah. Pada mulanya nak cerita orang lain salah pun tak apa, ya Allah orang tu buat kat aku sekian-sekian, tapi ya Allah bila kita sedar, aku tahu bukan dia yang buat kat aku, tak akan berlaku satu benda pun kat aku kalau bukan dengan izinmu dan kehendakmu. Engkau yang mengizinkan benda tu berlaku kat aku, ya Allah. Buat penyerahan dekat Allah, serah ke Allah. Cakap jangan tak cakap, biar kita menangis sungguh-sungguh. Bagi tahu Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni ya Allah, teruk sangat ni ya Allah. Habaq ke Allah sungguh-sungguh. Waktu mana pun tak apa. Kalau boleh waktu tahajud lagi bagus, bukan waktu tahajud pun tak apa. Tak mau bagi orang tahu, pergi duduk dalam bilik seorang-seorang, kunci diri dalam bilik, ambil wuduk. Bagi orang wanita kalau tak boleh solat pun tak apa, bersihkan diri elok-elok, duduk atas sejadah ataupun di satu sudut yang bersih, pakai bagi sempurna. Ya Allah, aku nak jumpa engkau ya Allah. Aku nak mengadu ke engkau ya Allah. Ya Allah, aku tak ada apa. Ya Allah, aku tak ada apa. Memang hakikatnya sunat kita memang tak ada apa. Tapi kita tak sedar. Kita rasa apa yang kita ada tu hak kita. Sebenarnya kita memang tak ada apa. Ya Allah, aku tak ada apa dah ni. Ya Allah, aku mengharapkan bantuan dan pertolongan engkau. Ya Allah, tolong aku, bantu aku. Ya Allah, aku sekarang tersepit dalam keadaan amanah ni. Ya Allah, yang aku kena bayar bulan ni 42,000. Ya Allah, datangkanlah daripada sisimu. Ya Allah, jika aku buat hutang tu dulu bukan untuk kemewahan, bukan untuk diriku, tapi untuk apa aku buat tu, cerita ke Allah. Kalau kita buat untuk diri kita pun, ya Allah, dulu aku sesat, ya Allah, dulu aku salah, ya Allah, dulu aku syirik kepada engkau, ya Allah, dulu aku kufur, ya Allah, matlamat aku nak dunia saja, ya Allah, buanglah dunia daripada hati aku, ya Allah, buanglah dunia supaya aku tak susah hati dengan segala sesuatu bentuk yang berlaku kat dunia ni. Aku tak kisah dah, ya Allah, supaya engkau saja ada kat dalam hati aku, ya Allah. Pergi duduk kat situ, mengaku ke Allah, bagi tahu Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku memang banyak berdosa, ya Allah, tapi engkau masih beri aku bantuan pernafasan ni, ya Allah. Engkau masih selamatkan aku daripada bencana COVID ni, ya Allah. Aku masih sihat hari ni, ya Allah. Ngadu ke Allah sungguh-sungguh, serah ke Allah, lepas tu serah. Ya Allah, benda ni bukan dari aku tapi dari engkau. Engkau hendak menguji aku, Allah, aku terima dengan redha, ya Allah. Aku syukur, aku suka dengan ujian ini, ya Allah, berdamai dengan takdir Allah. Mula-mula kita bagi tahu Allah kesusahan kita, lepas tu berdamai dan terima apa yang Allah bagi. Yang ketiga, serah balik ke Allah. Lepas dah berdamai, ya Allah, aku tak tahu jalan dan cara, ya Allah, nak urus benda ni, ya Allah. Aku tak tahu cara nak macam mana, ya Allah. Siapa yang akan mai bantu aku, ya Allah. Aku tak tahu, dah habis dah otak kepala, habis putih dah orang-orang fikir ni. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Engkau lah, ya Allah, yang boleh membantu aku. Ya Allah, keluarkan daripada hati kita ni. Kalau kita nak nampak dia bulat ke, nampak dia 4 segi ke, 3 segi ke, masalah kita nampak berjerigi ke, nak nampak macam kuman COVID ke, keluar daripada hati kita virus tu. Ya Allah, kosongkanlah hatiku daripada keserabutan ni. Ya Allah, buat keluar daripada hati kita, jangan tinggal dalam. Buat keluar daripada hati kita. Kalau ada orang lain terlibat dalam tu, ya Allah, aku maafkan kawan ni. Ya Allah, aku maafkan dia. Ya Allah, aku tahu ni bukan kehendak dia untuk buat kat aku macam ni, tapi kehendak engkau, ya Allah. Dia tidak akan boleh buat kalau engkau tak izin, ya Allah. Aku lepaskan dia daripada sakit hati aku ni. Aku lepaskan dia, ya Allah. Lepaskan semua. Lepas tu serah ke Allah, ya Allah. Aku sungguh-sungguh bergantung kepada engkau, ya Allah. Tak ada apa yang aku minta melainkan kasih sayang engkau, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Aku berserah pada engkau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau aku sembah dan akan dikau aku mohon pertolongan. Lepas tu buatlah istighfar ke apa ke. Ya Allah, aku buat ni kerana engkau, ya Allah. Sebelum ni saya buat semua benda tu untuk duit macam ni. Ya Allah, aku sembahyang sunat duha ni sebab nak dapat duit, sebab nak rezeki, sebab nak apa tu, sebab kita nak tu. Tapi selepas daripada belajar dengan guru kata buat semua bukan sebab nak dunia ataupun nak apa pun, tak nak, semua nak Allah je. Macam tu. Mula-mula tu pelik agak, sakit aku tak dapat lah pula apa aku nak ni sebab tak habaq kat Allah. Tapi Allah Maha mengetahui macam mana Nabi Allah Yunus duduk dalam perut ikan, dia tak minta keluar daripada perut ikan tapi sentiasa dia duduk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, semua ayat pujian, la ilaha illa anta, ayat mentauhidkan Allah,
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Subhanaka inni, maha suci engkau. Inni, aku daripada orang yang zalim. Mengaku salah aja, mengaku salah, mengaku salah, mengaku salah, mengaku salah. InsyaAllah Allah akan tolong. Dan Masya Allah, Ustazah buat tu ketika syarikat kami dah lingkup, tak bankrupt lagi lah. Tapi hutang dah 2 tahun tak bayar, dah nak kena legal action, dah kena ligan bayaran tak sangga-sangga dah. Bila dapat pedoman daripada Tok Guru suruh baca setiap malam Alam Nashrah Laka Sadrak 152 kali. Tu pun tak boleh nak baca. Tak cukup-cukup. Tak dan 152 kali Alam Nashrah lena dah. Tu pun Allah kesian. Allah tolong lagi. Walaupun tak habis pun buat amalan. Subhanallah. Allah bantu. Saya teruk tu 2017 sampai 2018, awal tahun 2019 bulan 4 dapat buka balik kilang ayam hijrah yang dah tinggal kuburan pada masa tu, yang dah tinggal apa pun tak ada dah. Allah Ta'ala takdir buka balik, pekerja mai balik, kemudian lori dapat balik, ya Allah, kemudian dapat bayar balik, semuanya dah on track, alhamdulillah. Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, bukan kita tapi Allah. Kalau kita ukur apa yang kita akan hadapi ke depan dengan akal kita ataupun logik kita, memang kita tak mampu. Tapi ukurlah dengan kemampuan Allah, Allah boleh beri lebih daripada tu. Okey ke sahabat sekalian? Okey sangat. Okay. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ingat, mengadu dekat Allah, merintih ke Allah, kemudian mengaku salah kita, kemudian serahlah pada dia, mohonlah ampun ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Buatlah walaupun pada mulanya istighfar sehari 1000 kali tu, belilah benda ni banyak-banyak, beli sampai taklah kereta satu, rumah satu, takut ni kan nak baca selalu kan. Jadi kita pun target hari ini pagi-pagi mesti 1000 kali dulu sebelum aku keluar pergi mana-mana, selawat 1000 kali istighfar. Lepas tu buatlah, mula-mula buat memang tak ada perasaan. Lepas tu lama-lama upgrade kepada buat dengan perasaan. Maksudnya buat tu dengan rasa. Kita buat macam tadilah kita abang. Tahap 1 kita buat dulu, tahap 2 mula ada rasa, tahap 3 mula nampak, tahap 4 mula rasa kebersamaan dengan Allah, tahap 5 kita boleh senyum seorang-seorang, bukan lagi lah, tapi bawa kereta dengan senyuman. Sebab apa? Ya Allah, yakinnya aku ya Allah bahawa semua Engkau yang urus ya Allah, semuanya pasti akan terlunasi, pasti akan terbayar. Sebab bila mana kita baca Quran, kita akan jumpa ayat-ayat yang boleh menenangkan hati kita. Ayat-ayat yang Allah macam jawab persoalan kita masa tu juga. Dia akan jawab persoalan-persoalan kita daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kalau tak erti baca Quran, baca terjemahan. Guru saya Ustaz Fatahuri kata, kenapa Al-Quran 30 juzuk? Saya tak boleh jawab. Tak tahu Ustaz. Dia kata dalam sebulan ada berapa hari? 30 hari. Kalau hari ni 10 hari bulan, tak apa ikut je bulan apa pun dia kata. 10 hari bulan Ogos, tengok Al-Quran juzuk ke-10. Baca terjemahan dia daripada awal sampai habis. InsyaAllah ada jawapan pada permasalahan kamu hari ini. Dan insyaAllah Allah akan permudahkan hidup kamu hari ini. Jadi dihadiahkan Quran kat kami seorang satu masa pergi jumpa dia tu. Saya banyak pergi jumpa orang-orang yang macam tu lah ketika susah, dan dapatlah pedoman-pedoman daripada mereka. Moga-moga iman ataupun takwa mereka tu tempias kat kita. Kita nak cari takwa je dalam hidup ni, nak cari takwa. Sebab kita tahu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan sediakan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan yang kedua takwa, tawakal, takwa, tawakal. Nyanyikan dua tu, takwa, tawakal, takwa, tawakal. Apa takwa? Tak apa, tak tahu apa takwa pun tak apa. Jalani sahaja, ya Allah, aku hanya nak Engkau di hati aku, ya Allah. Baca kisah-kisah Sri Kandi Islam, terutama kisah siapa tu, Rabi'atul Adawiyah, yang dia kata aku ni kalaupun tak ada balasan untuk aku syurga ataupun memang aku kena masuk neraka, aku tak kisah, aku tetap akan solat sebab aku solat bukan untuk dapat syurga,
Aku solat bukan untuk hindarkan diri daripada masuk neraka, tapi aku solat kerana aku cinta pada Allah. Nak sampai tahap cinta tu lah. Dan sampai tahap cinta, sebelum cinta dia ada kenal dulu. Kita bercinta dengan suami kita, kita bercinta dengan pasangan kita ni, kita kena kenal dulu. Lepas kenal, kita reti sifat-sifat dia, kita tahu nama dia, kita tahu alamat dia, kita tahu hidung dia macam mana, muka dia macam mana, kita terbayang muka dia. Ya, macam tu juga Allah. Kita tahu sifat dia Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah tak mungkin, ya Allah. Allah tak tahu apa yang aku sedang hadapi ni, ya Allah. Tentu Engkau Maha mengetahui, Engkau tahu setiap daripada apa yang kurasai, ya Allah. Jadi kita akan makin cinta bila kita tahu sifat dia, kita kenal dia, kita tahu sifat dia, kita akan rasa rindu kat dia. Lalu tanda rindu bila tak sampai masuk waktu solat lagi, kita menunggu-nunggu waktu solat. Kita cepatkan, kita duduk atas sejadah, kita nak jumpa dengan Allah, nak berbicara dengan dia. Rasa enak, rasa lazat, rasa nikmat dalam beribadat tu nama kemanisan iman. Allah uji sebab Allah nak angkat darjat. Yakinlah bahawa semua sahabat sekalian dalam fasa Allah sedang melihat kita untuk dipilih menjadi hamba-Nya yang soleh. Allah sedang nak angkat darjat kita paling tinggi di sisi dia untuk mendapatkan balasan syurga yang tertinggi, insya-Allah. Jadi belajar untuk bernafas cara yang betul, duduk cara yang betul, tarik nafas cara yang betul. Tu basic dia. Kalau tengok gambar Karate Kid kot, selalu Tok Guru dah kata okey, sekarang balik kepada basic. Apa basic? Pernafasan. Tarik nafas, tahan dan lepas pelan-pelan. Tarik nafas, tahan dan lepas pelan-pelan. Belajar untuk bernafas cara yang betul balik. Jadi kita tak akan rasa tu, kita akan dapat ketenangan, insya-Allah. Ketenangan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Ustazah mohon maaf sangat-sangat bukan nak bercerita tentang ustazah, tak. Cuma ustazah nak habaq bagaimana ustazah dapat merasai kebahagiaan setiap hari. Dulu ustazah ingat Prof Muhayya tu duk habaq bahagia tu macam dia tipu-tipu berlakon-berlakon ni Prof ni. Takkan dia boleh bahagia sampai macam tu. Rupanya dia telah dapat pengenalan kepada Allah di mana hati dia ada syukur, ada redha, ada sabar yang teramat sangat, maka dia akan bahagia, insya-Allah. Okey, tak maaf. Cukup lukut banyak lah tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Allah tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak atas. Ustazah minta maaf kalau ada salah silap tadi. Kalau ada yang tak bertujuan nak mengaibkan siapa-siapa, tapi Ustazah yakin sangat-sangat daripada sahabat-sahabat sekalian, moga dapat jadi ubat lah untuk anda pada pagi ini, insya-Allah. Salam satu Muharram. Alhamdulillah, Masya Terima Allah. kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. So untuk itu kita bersyukur hari ni sempena Ma'al Hijrah, kita nak hijrah daripada yang sebelum ni dah baik tapi nak jadi lebih baik sebab kita adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Kita ni dari syurga kawan-kawan, kan? Allah datangkan ujian dalam bentuk, Allah datangkan nikmat dalam bentuk ujian, dibungkus nikmat tu dalam bentuk ujian. Jadi saya suka dengan perkongsian sebegini. Oh, angin kuat lah. Mengiringi semangat silaturahim kita. Seterusnya setiap silaturahim pasti ada rezeki. Yang datang itu pasti daripada Allah, yang baik itu daripada Allah. Saya mohon ampun dan maaf sepanjang sesi ini berlangsung. Kami bukan pandai dan bukan juga memandai-mandai. Kami sekadar berkongsi pengalaman dari hati. InsyaAllah dari hati kita berkongsi, hati jugalah yang akan menerima. Semoga kita sama-sama berhijrah insyaAllah. Dan untuk promosi, Ustazah ni jual ayam hijrah. Dan saya adalah sesuai ya Ustazah, ayam hijrah dengan hari ini Ma'al Hijrah. Sebolehlah bagi menyantuni Ustazah, bolehlah lawati Ustazah punya page di Facebook Ayam Hijrah, kerana saya antara penggemar ayam. Kami makan ayam hari-hari, tak tahulah kalau beli ayam tak tahulah berapa reban kena bela kan. So terima kasih banyak Ustazah. Saya sayang Ustazah kerana Allah. Saya sayang sayang semua kerana Allah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang semua. Terima kasih banyak-banyak kerana peluang yang Allah berikan untuk kita terus bernafas, insya-Allah.
Jumpa lagi. Sampaikan salam saya Ustazah buat Ustaz dan anak-anak. Mak kuat angin ni ha. Okey, jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum semua. Kita akhiri sesi kita pada pagi ni dengan surah Wal-As. Demi masa sesungguhnya kita dalam kerugian, insya-Allah kita sampaikan kebaikan demi kebaikan supaya kita terus memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Sebab memberi itu lebih baik daripada menerima, insya-Allah. Kita Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As. Salihati wa bil haqq. Maaf saya ambil masa agak ekstra sebab saya rasa hari ni kita perlu dapat sesuatu yang lebih sempena ma'al hijrah, nak berhijrah kita perlu diperingatkan. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi anda semua pada besok. Sebab untuk pengetahuan Ustazah, kami buat health talk, sesi kesihatan ni setiap hari, Isnin hingga Jumaat. Kita nak sihat fizikal, kita nak sihat mental, kita nak sihat emosi. So hari ni Ustazah sebagai doktor emosi kita. Kan Ustazah ni doktor emosi. Tadi sebenarnya sebelum Ustazah masuk, kita ada doktor ataupun saya berkongsi mengenai macam mana nak sihat secara fizikal. Ambil suplemen, nak makan apa kan. Tapi kena sihat emosi, kena sihat mental juga. So untuk itu kita akhiri, jumpa lagi. Terima kasih Ustazah, terima kasih yang lain. Tahniah, jumpa esok. Syukran, jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah. Ya, itu saya punya upline ataupun leader saya ni Ustazah. Kak Zaili pun Ustazah juga. Nanti kita boleh kenal-kenal insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih semua, terima kasih Raja. Terima kasih semua. Tadi lain tak boleh kita ambil juga gambar tadi tak? tapi dapatlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita boleh ambil gambar